Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal bin Nasri, nombor metrik S58053 daripada program Sarjana Muda Sains Komputer Kejuruteraan Perisian. Mentor saya adalah Dr. Mustafa bin Man. Jadi, saya mulakan dengan elemen pertama saya dalam dalam program citra adalah elemen keusahawanan. Yang kedua elemen kerohanian, yang ketiga elemen kesukarelawan, dan yang terakhir saya akan membentangkan projek konservasi saya. Okey, elemen keusahawanan yang pertama. Jadi pada elemen pertama saya adalah elemen keusahawanan. Dalam program saya menghadiri dalam program Let's Talk Business pada tarikh 12 Mac 2021, masa 8.30 malam hingga 10.30 malam, dan platform tersebut diadakan di dalam Cisco Webex. Jadi ini adalah maklumat dalam program itu. Jadi faedah yang apabila saya menyertai aktiviti ini adalah saya dapat mengetahui lebih banyak tentang selok-belok bisnes online. Yang kedua, mengetahui kebaikan bisnes online. Yang ketiga, mendapat tips bagaimana untuk memulakan bisnes online dengan betul. Okey, yang terakhir adalah mengetahui cara-cara untuk bertahan dalam industri ini. Jadi ini adalah bukti penyertaan saya di dalam program tersebut. Yang kedua adalah dalam elemen kerohanian. Okey, untuk elemen kedua kerohanian, saya mengikuti program Jalan Cinta ke Jannah. Jadi ini adalah maklumat yang saya telah tangkapkan di dalam WhatsApp, di dalam aplikasi WhatsApp. Ini adalah maklumat program tersebut. Okey, jadi program tersebut adalah ceramah perdana Jalan Cinta ke Jannah. Tarikhnya adalah 18 Mac 2021. Masanya pada waktu 8.30 hingga 10.30 malam. Tempatnya adalah di dalam Facebook Live Permata. Jadi faedah yang menyertai aktiviti ini adalah saya dapat mengetahui kelebihan bercinta selepas nikah, mendapat tahu cara untuk memilih pasangan yang betul, dan yang terakhir saya dapat menghindarkan diri daripada melakukan perkara yang dilarang oleh agama. Ini adalah bukti penyertaan saya dalam program tersebut. Yang ketiga adalah elemen kesukarelawan. Saya menyertai program tersebut di mana ia dianjurkan oleh Universiti Sultan Zainal Abidin. Program tersebut adalah cabaran sukarelawan semasa pandemik COVID-19, di mana forum kongsian daripada NGO sukarelawan tersebut. Jadi program tersebut adalah cabaran sukarelawan semasa pandemik COVID-19. Tarikh adalah 29/10/2020. Masa adalah 10.30 pagi. Tempat di mana ia di Facebook, dan penganjurnya adalah daripada Universiti Sultan Zainal Abidin, UNIZA. Faedah saya menyertai aktiviti ini adalah pelajar dapat mengambil pengajaran dan diterapkan dalam kehidupan seharian. Yang kedua adalah pelajar dapat pandangan daripada orang yang berpengalaman. Ini adalah bukti penyertaan saya di dalam Facebook tersebut. Ya. Okey, yang terakhir adalah projek konservasi saya. Yang pertama sekali, di mana saya perlu menghasilkan penghasilan baja kompos dalam projek tersebut. Jadi terdapat 5 proses dalam menghasilkan baja kompos, iaitu yang pertama pembuatan bin kompos, penyediaan sisa makanan, yang ketiga proses fermentasi, yang keempat proses pematangan, dan yang terakhir adalah proses penanaman. Yang pertama adalah pembuatan bin kompos. Di dalam pembuatan bin kompos ia terdapat 3 bahagian, di mana bahagian atas, tengah dan bawah. Bahagian atas di mana adalah sebagai penutup, yang di bahagian tengah sebagai ruang fermentasi, yang bahagian bawah sekali adalah ruang pengumpulan cecair baja. Seterusnya adalah penyediaan sisa makanan. Dalam projek ini saya menggunakan lebih sayur-sayuran dan nasi daripada rumah saya sendiri, dan yang kedua adalah saya menggunakan botol air yang tidak digunakan lagi.
botol yang sudah saya guna dan tidak diperlukan lagi. Jadi sisa makanan seperti nasi dan sayur, sisa mestilah tidak rosak dan terlalu basah, dan katalis digunakan untuk membantu proses fermentasi, iaitu saya menggunakan gula perak. Seterusnya, ini adalah bahagian di mana pengaliran proses saya daripada sayuran, sisa-sisa sayuran, dan saya letakkan di dalam botol kosong, botol yang telah saya gunakan. Dan bawah sekali gambar adalah hasil saya membuat hasil fermentasi, proses fermentasi. Yang keempat adalah proses pematangan, di mana saya meletakkan 2 inci pasir dalam bekas, iaitu atau botol. Letakkan 2 inci sisa peja fermentasi yang saya buat sebentar tadi, yang sisa makanan. Saya ulangkan langkah 1 dan 2 sehingga sisa peja fermentasi habis. Saya habiskan semua bahan-bahan yang telah saya gunakan. Yang keempat adalah letakkan tanah sebagai lapisan paling atas sekali, menutup bahagian atas. Lepas tu saya akan biarkan selama 14 hari proses. Yang terakhir sekali adalah proses penanaman. Selepas 14 hari proses sebelum ini, selepas 14 hari, jika tiada tanah yang berketul, campurkan baja dengan tanah biasa dan boleh mula untuk menanam pokok. Jadi saya membuat pilihan adalah sebagai saya ambil pokok pudina untuk ditanam. Jadi ini adalah gambar pokok pudina selepas 5 minggu ditanam. Yang terakhir sekali adalah kebaikan baja kompos. Ia dapat mengurangkan pembaziran makanan. Yang kedua, mengurangkan masalah pencemaran seperti pencemaran tanah air dan udara. Yang ketiga, mengurangkan kos baja. Yang keempat, mengurangkan tanggungan kerajaan untuk menangani masalah pencemaran. Yang terakhir adalah menggunakan sumber alam sekitar dengan baik. Dan yang terakhir sekali adalah kebaikan pokok pudina itu sendiri. Ia dapat merawat sesama, melegakan sakit kepala, merawat proses penyembuhan luka, dan yang terakhir adalah mencegah simptom alergi. Itu sahaja, terima kasih.